الحمد لله كاشف البلاء ومسد النعماء أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, kerana sebaik-baik bekalan yang kita nak bawa, perjalanan kita yang jauh ke akhirat, dan kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata orang, hari ini kita banyak kerja, banyak tanggungjawab, besok kita tidak ada lagi tanggungjawab, tapi kita dipertanggungjawabkan dengan semua perkara yang kita lakukan di atas dunia ini. Para jemaah sidang Jumaat yang dihormati dan dikasihi sekalian, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Wahai hamba-hamba Allah, takutlah kamu pada hari yang turja'una ila Allah, kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Panjang mana umur kita? Sepanjang umat Nabi Nuh 1000 tahun, akhirnya mereka mati. Apalagi dengan keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita pendek. Umur umat ini kebanyakan di antara 60 hingga 70 tahun. Tak ramai yang lebih daripada itu. Maka semua kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kita mati, semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi, tidak diunayai. Surah Al-Baqarah ayat 281. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 5 hari bulan 1 2024 ataupun 23 Jumadal Akhirah 1445. Tajuk yang kita akan bincangkan di sini tentang sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita hidup atas dunia, dua ujian yang Allah Ta'ala berikan. Yang pertama, ujian senang. Ramai orang yang tewas, ramai orang yang rebah dengan ujian kesenangan. Kemudian kita diuji dengan susah. Ada orang yang sabar dan ada yang tidak sabar. Hari-hari yang kita lalui ini banyak ujian. Ujian yang paling besar iaitulah ujian dalam beragama. Lebih-lebih lagi kita duduk di zaman yang disebut dengan nama zaman akhir zaman. Sudah berlalu 1440 tahun lebih. Apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekarang, iaitulah kitab dan sunnah. Maka Allah uji kepada umat ini dengan dua sumber utama, sumber asli yang ditinggalkan ini. Adakah kita urusnya dengan baik ataupun tidak? Sebagaimana kita hidup di atas dunia ini, kita juga diuji dengan sumber asli, hutan-hutan, bukit-bukau yang kita ada lagi. Adakah dia menjadi tempat tadahan air ataupun sudah ditebang menjadi tempat kosong yang menyebabkan berlaku banjir di sana sini, ataupun pelbagai-bagai lagi yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka Allah Ta'ala uji kita, para jemaah sekalian. Ujian Allah Ta'ala dua sebab. Ini kita kena perlu faham dan kita hayati dengan ujian yang Allah Ta'ala beri.
Orang yang baik diuji untuk Allah Ta'ala angkat darjat. Orang yang tidak baik diuji supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nabluukum bisyarr bil khairi wasyarr. Allah uji kita dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Setengah orang bila ada orang diuji, rumah dia tenggelam banjir, terbakar ataupun kena curi, kena rompok, ada orang yang bercakap boleh jadi dia tak keluar zakat. Boleh jadi macam-macam, boleh jadi. Kita kata ini sangkaan buruk kita kepada saudara Islam, yang tidak sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman berkata sedemikian kepada saudara kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak wafat. Sangat sakit, waka' syadid, sehingga kan sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tengok Rasulullah dalam keadaan begitu teruk sakit. Maka itulah kata di Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu, aku tak kisah lagi tengok orang lain mati dengan senang setelah aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang begitu teruk. Maka di sini para ulama telah mengambil istinbat bahawa orang yang baik apabila diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat darjat. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ajaban li amril mu'min. Pelik benar keadaan orang mukmin. Semua urusan orang mukmin baik. Apabila diuji dengan kesusahan, sabar, fakana khairallah. Kalau diuji dengan susah, dia sabar, itu yang terbaik. Dan apabila diuji dengan kesenangan, syakar, mereka syukur, fakana khairallah. Jadi kita orang mukmin duduk di antara dua persimpangan, sabar, syukur. Maka itulah yang kita letak, itulah sangka baik kita kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tempat-tempat yang baik-baik, masjid dinaiki air, rumah-rumah orang-orang yang saleh juga dinaiki air. Dalam lawatan kita, yang ana tengok yang sedih sebagaimana telah kita lalui. Kami di tempat di pondok saya dulu pada 24 hari bulan 12 2014 hampir sama apa yang berlaku di tempat tuan-tuan sekarang. Kita yang kita kumpul daripada zaman belajar. Kita ayah tu yang kumpul daripada dulu, 5 lori diambil oleh pejabat agama untuk dilupuskan kerana telah ditenggelami oleh banjir. Maka kita mengatakan Allah Ta'ala uji kita untuk angkat darjat. Adapun orang-orang yang tidak baik, maka diuji supaya mereka sedar dari kealpaan. Ada beberapa orang yang setelah berlaku banjir besar di tempat dia, bila kita NGO, persatuan-persatuan kebajikan pergi bantu, tolong bina balik surau yang runtuh, masjid-masjid yang telah hancur, ranap, dihanyut oleh air, dibina balik. Ada yang datang jumpa, dia kata, Ustaz, dia menangis, alhamdulillah Allah hantar mari air pada saya. Kita ingatkan dia marah, banjir mari ranyak rumah dia. Dia kata, kalau tidak ada banjir ini, Ustaz tak akan jumpa saya di masjid ini. Kita jumpa di tempat orang berjudi, main belaga ayam, dan banyak lagi benda-benda lara yang berlaku. Kita mengatakan Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, maka diberinya ujian kepada kita. Al-mihan wasyada'id mutanawwi'ah. Ujian dan juga segala perkara itu berlaku dalam banyak dimensi, banyak jenis. Karena itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat yang besar hatta yuqbadal ilm, sehingga ilmu diangkat. Sekarang ini alhamdulillah masih lagi ada ahli ilmu, tetapi ilmu yang kita dapat hari ini, bagaimana kita nak nilai ilmu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ada orang belajar ilmu tidak banyak, tapi dia beramal dengan ilmu yang dia dapat.
Ada orang yang berilmu, belajar banyak, kilik kitab pagi, petang, siang, malam, tapi nampak amalan tidak meningkat. Maka disitulah kata di sebagian ulama, dia kata yuqbadul ilmu, ilmu itu diangkat. Sama ada ilmu itu tidak diperbincangkan atau ilmunya menjadi maklumat, menjadi perbincangan akademik di dewan-dewan kuliah, di tempat-tempat pengajian, tapi tidak menjadi amalan daripada ilmu yang kita ada. Karena itulah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin mengarang menukilkan kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apakah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat? Kata dia, ilmu bila kita belajar lebih mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan makin belajar, makin angkuh, makin sombong, makin takabur, tinggi diri, buat berhujah tapi tidak beramal. Maka itu yang kita bimbang hari ini. Takut tanda-tanda kiamat ini sudah ada, orang yang mengaji banyak tapi amal tidak ada, ataupun boleh dikatakan sebahagian daripada ilmu sudah hilang daripada persada dunia. Orang tak belajar lagi ilmu yang sepatutnya kita belajar. Yang kedua, wa taksuruz zalazil, banyaknya berlaku gempa bumi. Hari ini gempa bumi macam-macam berlaku. Di kawasan kita ini alhamdulillah tidak ada gempa bumi, tapi dia ada banjir. Allah Subhanahu wa taala hantar mari air di setengah kawasan gempa bumi, sebagaimana tuan-tuan dengar di awal tahun ini. Apa yang berlaku di Yaban, di Jepun, sangat dahsyat. Kita tengok video yang orang tayangkan, orang share, orang hantar, seolah-olah dunia ini sudah menghampiri kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah tweet kita supaya kita tengok keadaan zalazil yang menyebabkan berlakunya tsunami yang menghancurkan bangunan yang besar-besar runtuh, jalan-jalan raya tenggelam, pecah, boleh katakan banyak hasil tanaman juga binasa, rumah-rumah kediaman hanyut, runtuhnya bangunan dengan sebab zalazil. Hanya sedikit berapa skala Allah Ta'ala uji, maka sudah berlaku tsunami yang begitu dahsyat. Kita boleh bayangkan bagaimana esok apabila berlaku sungguh, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncang, pada ketika itu kiamat akan berlaku. Maka kita pun tidak tahu siapa yang dapat menyelamatkan diri pada hari itu. Allah Ta'ala gambarkan seperti orang mabuk lari sana sini, wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Yang ketiga, Nabi sebut wa yataqarabuz zaman, hampirnya masa. Kita tak tahu hampir masa di sini ditafsirkan dengan mana masa itu jadi pendek. Seminggu kita rasa sekejap je. Minggu lepas pergi Jumaat, hari ni Jumaat pula. Tahun lepas pergi sini, tahun ni sudah mari pula. Ataupun masa menjadi pendek, mana perjalanan kita cepat. Dulu kita jalan dengan jalan kaki. Daripada sini nak pergi ke petani berapa jauh. Kemudian datang pula kereta. Hari ini datang kapal terbang, masa menjadi dekat. Ada setengah riwayat kata yataqarabul aswaq, kedai, pasar pula jadi dekat. Orang tak payah pergi kedai dah sekarang ni. Duduk rumah pun boleh beli. Saya tak tahu sistem yang diguna di sini. Macam-macam sistem ada. Dengan hujung jari kita boleh beli apa yang kita nak di seluruh dunia. Sama ada produk-produk yang dikeluar di Arab, dia keluar di negara China, dia keluar daripada Thailand, dia keluar daripada mana, orang boleh beli dalam keadaan dia duduk di rumah dia, tak pergi ke mana-mana. Wa tazharul fitan, dan banyaknya timbul fitnah di kalangan kita. Maka para jemaah sekalian, dan juga wa yaktsarul haraj, banyaknya berlaku pembunuhan. Dan dalam hadis ini yang terakhir Nabi kita sebut, harta-harta mulai menimbun. Dulu kalau kita masuk dari kampung-kampung, rumah kecil-kecil. Sekarang ni kita berjalan dengan kampung, banyak rumah-rumah yang sudah besar-besar.
Orang berada kenderaan yang baik-baik, nampak macam ada harta, tetapi yang kita bimbang, harta ada tapi tidak dikeluarkan zakat. Ini juga yang mengundang bala daripada Allah Azza wa Jalla. Hazal hadis rawahul Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, apa yang kita sebut iaitulah berlakunya bala bencana, sama ada tsunami ataupun bencana ekonomi atau apa saja yang terjadi. Ini semua merupakan ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala nak beri supaya kita beringat dan berhati-hati, sebagaimana ayat yang anda baca tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan susah, kami uji kamu dengan senang, dan ingat dua-duanya kembali kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 35. Hari ini kita tengok ujian kesenangan. Anak-anak muda berniaga sudah jadi jutawan. Ada yang jual sambal saja, jual sambal melalui internet. Musim, kalau di tempat kami dia panggil PKP, kawalan pergerakan. Waktu Covid dulu kita tak boleh berjalan, orang boleh jual sampai jadi jutawan. Ada juga anak-anak kita jual bedak, dia panggil kosmetik, jual bedak, jual ubat-ubat, sudah jadi jutawan. Yang kita bimbang, ujian Allah Ta'ala itu tidak terkawal. Ada yang kaya jadi sombong, sebagaimana Allah Ta'ala uji kepada Qarun, yang telah asalnya daripada Bani Israel, yang miskin, yang biasa je. Bila dia jadi kaya, nak tegur dah tak boleh lagi. Dia dengan sombong, dengan angkuh mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat kekayaan ini kerana kepandaian, kebijakan. Kerana aku bijak, tak sedut deki dengan aku, maka kerana itulah para jemaah sekalian, ujian kekayaan, ramai orang rebah, ramai yang kecundang, dan ujian kesabaran juga, ujian kesusahan juga, ramai yang lemah, ramai yang susah. Maka kerana itulah kita perlu didik kita, keluarga kita, masyarakat kita, supaya duduk di antara dua perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitulah duduk di antara syukur dan sabar. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata di para ulama, syukru hafizun wa jalibun. Syukur itu fungsi dia dua perkara. Yang pertama, hafiz, dia menjaga nikmat yang sedia ada. Sekarang ni kita ada nikmat yang banyak. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu terjaga, nikmat itu terkawal. Dan dia juga jalibun, dia akan menarik nikmat lain yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan sebab kita bersyukur. Maka syukur itu dalam berbagai dimensi, berbagai keadaan. Orang yang berilmu, zakat dia, tanda dia syukur, dia mengajar kepada orang, sampaikan ilmu kepada orang, itu tanda syukur. Orang yang kuat, sihat, pergi bantu orang. Sekarang tempat kita dilanda banjir, memerlukan bantuan. Walaupun rumah kita tak kena, kita pergi cari di mana rumah yang patut diberi pertolongan, bantuan untuk kita bersihkan, untuk kita bantu mereka apa yang kita dapat. Orang yang ada harta memberi pertolongan orang dengan harta yang dia ada, kita mengatakan alhamdulillah hafizun wa jalibun. Itu dua fungsi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan jaga yang sedia ada, Allah Ta'ala tarik yang belum ada. Allahumma ja'alna minas syakirin wa ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur, dan jadikan kami orang yang bersabar. Walaupun orang ini disebut oleh Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, tak ramai hamba-Ku yang bersyukur, namun kita tetap memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita menjadi orang yang bersyukur, dan seterusnya menjadi orang yang bersabar di atas ujian yang ditimpa oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Besarnya anugerah, besarnya balasan yang Allah Ta'ala nak beri dengan besarnya bala. Kalau kita boleh sabar, alhamdulillah, balanya, pahalanya besar. Karena itu Allah Ta'ala sebut
Allah Ta'ala sebut, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya kami tunaikan, kami berikan kepada orang yang sabar pahala bighairi hisab, pahala tanpa had, tanpa limit. Kalau kita sedekah 1, 10 sampai 700, tapi sabar tidak dihadkan, maka ulama tadabbur, ulama tafsir mengatakan kenapa sabar tidak ada had? Kerana Allah nak tengok kategori sabar kita. Ada setengah orang, Masya Allah, sakit gigi, satu dunia tahu dia sakit gigi. Oh, sakit gigi dia tu. Dia mengadu ke Facebook pagi hari lagi. Sekampung tahu dia sakit gigi. Dia balah dengan isteri dia, balah dengan bini, orang tahu, balah dengan mamak tu. Semua benda dia mengadu kepada makhluk. Maka kita mengatakan bukan semua benda yang kita kena bagi tahu kepada orang. Ada benda cukuplah kita maklumkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita berdoa. Maka Nabi kata apa? Besarnya balasan mengikut besarnya kesabaran dan bala yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila dia sayang kepada hamba dia, diuji. Sama ada uji melalui kedudukan. Uji apa saja ujian yang beri, biasanya ujian di sini dengan makna kesusahan. Karena itu Nabi kata, faman radiya falahur ridha, siapa dia redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla, dia tidak mengamuk. Dia tidak mengamuk sana sini. Habis orang dia laporkan, kita kata kita boleh lapor kesakitan kita, keuzuran kita, tapi dilaporkan kepada tempat yang boleh menyelesaikan masalah. Contohnya orang ni dizalimi, kita lapor ke bala polis, kita lapor kepada ketua kampung, kita boleh lapor kepada pejabat agama untuk mencari hukum halal ke haram. Apabila orang ni sakit, kita boleh laporkan kepada tabib, kepada doktor yang boleh mengubat penyakit kita. Bukan semua orang yang kita boleh ceritakan. Ada kalanya cerita kita tidak beri faedah, tidak beri pulangan. Maka kenapa kita sibuk-sibuk nak lapor pada orang? Allah, Nabi kata, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa dia mengamuk, siapa dia marah, siapa dia tak sabar, maka mereka akan dapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, apabila Allah Ta'ala uji kita, maka dua perkara yang perlu kita ambil, yang perlu kita berhati-hati dan kita ingat, bahawa ujian Allah Ta'ala nak angkat darjat kita, ataupun Allah Ta'ala nak sedarkan kita daripada kealpaan, kelaraan. Ada satu kisah di negara Arab. Orang ni di awal dia hafal Quran. Bila dia kerja dia lupa, tak ingat. Sehari demi sehari dia tangguh untuk murajaah Quran, sehinggalah berlaku aksiden. Patah. Berapa patah duduk dalam hospital, dia nak pergi mana tak lagi, maka ketika itulah dia murajaah Quran. Bila kawan-kawan mari berdoa supaya cepat sembuh, cepat keluar, dia kata tunggu dulu. Doa akan cepat sembuh, jangan doa cepat keluar hospital, kerana aku belum tamat lagi murajaah Quran. Dia kata Allah Ta'ala, tarik aku ke katil putih ini supaya aku kembali kepada kitabnya. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya,
Carilah bekalan yang sebanyak mungkin untuk kita bertemu dengan Allah. Dan pada saat kita berada di suatu ujian yang Allah Ta'ala beri kepada saudara-saudara kita, jangan lupa gerakkan kerja, kerahkan tenaga untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa melepaskan orang mukmin daripada kesusahan di dunia, tak kiralah dalam keadaan mana mereka susah. Sama ada susah kerana banjir, susah kerana kehidupan, susah kerana ekonomi, kita lepaskan mereka, maka Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan kita di akhirat. Di akhirat esok, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak bina. Apabila kita keluar dari kubur, masing-masing membawa diri, masing-masing nak menyelamatkan diri, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Maka marilah sama-sama kita memberi bantuan dan dokongan, pertolongan setakat mana yang kita mampu kepada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di dunia, dan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita di akhirat. Layak mendapat syafaat Nabi SAW, layak duduk di bawah bayangan arsy pada saat panahnya matahari di akhirat, dan yang terakhir, layak kita untuk masuk dalam syurga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Yang paling tinggi selepas daripada itu, Allah izinkan kita untuk memandang pada wajahnya yang mulia. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ini ahli syurga. Jadikan kami orang yang layak memandang kepada wajahmu. Jadikan kami orang yang layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alih baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang mulia ini kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau berikanlah pertolongan kepada umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah, bantulah saudara kami di bumi Gaza. Ya Allah, berilah pertolongan kepada hamba-hamba-Mu yang ditindas di bumi Palestin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin, Allahumma alaika bis sahyuniyin, Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Ya Allah, ambillah tindakan kata Yahudi dan kuncu-kuncunya yang telah mengganyang umat Islam di bumi Gaza. Ya Allah, berilah pertolongan kepada saudara kami di sana. Bantulah mereka, keluarkan mereka daripada kemeluk yang ada ini. Berilah pertolongan kepada mereka, berilah kesabaran kepada mereka. Berilah pertolongan-Mu ya Allah, nasran azizan, pertolongan yang segera. Allahumma alaika bil yahud fa innahum la yu'zizunaka ya qawi ya matin ya jabbar ya muntaqim ya jalal ikram. Ya Allah, berilah juga pertolongan kepada saudara-saudara kami yang dilanda banjir di kawasan kita ini, supaya mereka sabar. Gantikanlah mereka dengan kerusakan dengan perkara lebih baik ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.